KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang sedang menonton Mahir di Didik TV KPM. Macam rancangan ini kita akan belajar mengenai topik yang berbaharu setiap hari. Okey. Kalau nampak dekat set kita ni ada peta dan sebagainya kan. Dan tentunya hari ini kita akan belajar mengenai subjek geografi bagi menengah atas. Tapi sebelum tu, Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka apabila anda berada di tempat awam ataupun di tempat yang sesak. Jangan lupa untuk sanitize tangan anda dan juga jangan lupa untuk basuh tangan secara kerap kerana kita masih belum menang memerangi COVID-19. Okey. Dan kita penting sekali kita kena jagalah jarak sosial kita sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Okey. Tadi Irfan dah cakap hari ini kita akan belajar subjek geografi. Tapi agak-agaknya lah, siapa guru yang akan mengajar kita? Kalau nak tahu, saksikan dulu video profil guru. Bersama saya sekarang di studio Cikgu Azmi. Selamat datang ke Mahir. Cikgu, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Saya sihat, alhamdulillah. Macam biasa. Okay, sebelum kita mulakan kelas kita, Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP. Jadi cikgu, saya minta cikgu untuk sanitize tangan cikgu. Dipersilakan. Baik. Okey, Irfan pun nak juga. Dan apabila kita sudah selesai sanitize tangan kita, kita kena buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan. Dipersilakan cikgu. Baik. Baru kita nampak cikgu kita hari ni. Segak bergaya orangnya. Okey, kita simpan dulu. Dan cikgu, kita kena jaga jarak sosial ya cikgu. Betul. Sekurang-kurangnya 1 meter. Barulah kita rasa selamat dan dapat mencegah COVID-19. Betul. Okey cikgu. Jadi cikgu dah bersedia? Sudah. Saya pun dah bersedia. Jadi apa kata kita mulakan kelas kita? Cikgu boleh tak kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? Dipersilakan. Baik. Boleh cikgu mulakan dengan pantun, Irfan? Pantun? Tiada masalah. Kita persilakan pantun daripada cikgu kita. Okey. Jauh-jauh terbang kenari, hinggap bermain tepian bendang. Azmi Mat Said nama diberi, dari Kedah datang bertandang. Dari Kedah datang bertandang, itu dia. Cikgu, bila cakap pasal Kedah ni saya macam nampak sebenarnya dialek pun dah lain tau. Sebab saya pun orang Kedah cikgu. Orang kampung punya. Orang kampung. Okey, cikgu dari Kedah. Jadi cikgu boleh cerita tak pengalaman cikgu mengajar subjek geografi ni cikgu? Okey, baik. Cikgu dah 9 tahun mengajar subjek geografi ni dan sekolah cikgu. Tak tanya lagi tu, biar cikgu beritahu. Okey. SMK Sultan Ahmad Tajuddin, daerah Kulim Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman. Tu dia orang kita. Okey cikgu. Orang kita. Tadi Irfan dah cakap yang kita akan belajar mengenai subjek geografi. Betul. Tapi agak-agaknya secara spesifiknya apa yang kita akan belajar? Baik, sebelum cikgu pergi ke isi pelajaran seterusnya, cikgu nak uji dulu Irfan berkenaan dengan peta Malaysia. Baru mula kelas dah kena uji pula. Kena uji dulu. Baik. Okey, boleh. Baik, Irfan tengok peta Malaysia dekat belakang sana tu. Okey, Irfan ada kat sini. Okey, peta Malaysia kat belakang sana tu. Okey. Baik Irfan, cikgu nak tanya satu soalan. Irfan berasal dari negeri mana? Macam Irfan cakap tadi, Irfan anak Jati, Kedah Darul Aman. Ya, okey. ni geng Lang Merah ni. Okey, baik. Boleh tak Irfan tandakan mana Langkawi tu? Gunakan pelekat tu cikgu. Guna pelekat yang cikgu sediakan ni. Baik. Okay, Irfan ambil pelekat ni satu. Dan tampal di kawasan Kedah cikgu Ya, di kawasan Kedah. Takkanlah kita tak tahu tempat kita sendiri, betul tak? Okey, Kedah Betul. dekat sini. Okey, betul. Kedah. Jadi asal Langkawi, Kedah lah. Betul. Langkawi ke? Nampak macam orang Kedah. Nampak macam orang Langkawi, orang yang handsome Langkawi tu ya. Jangan macam tu, orang Kulim apa kurangnya. Ya betul, saya duduk di Langkawi cikgu. Okey, jadi letak kat Langkawi. Boleh letak Langkawi, boleh. Allah, bila letak ni kan rasa rindu kat rumah tu kan. Okey. Okey, baik. Seterusnya, Irfan sekarang belajar di mana? Irfan belajar di Universiti Malaya di Kuala Lumpur cikgu. Belajar kat Kuala Lumpur. Jadi sekarang menetap di Kuala Lumpur? Betul cikgu. Baik, boleh Irfan tunjukkan kat cikgu kat mana Kuala Lumpur tu? Okey, kalau tengok kat peta ni, Kuala Lumpur terletak. Orang Kedah mesti pandai babat peta kan. Kat sini cikgu, yang ditandakan warna merah ni Kuala Lumpur dekat sini. Tepat sekali. Baik, Irfan. Bayangkan satu masa nanti Irfan diberi peluang untuk berpindah ke tempat lain. Di mana-mana saja? Mana pun boleh. Irfan nak pindah ke mana?
Kalau Irfan diberi peluang yang keemasan macam tu, Irfan akan pergi ke... Irfan akan pergi ke Jepun. Dah terkeluar dari Malaysia ni. Maksudnya dah pergi peta dunia pula. Okey, tak apa. Tanda kat mana? Sebab cikgu cakap tadi kat mana-mana saja pun boleh kan? Betul. Okey, Irfan Betul. letak dekat Jepun dekat sini. Baik, Okey. Irfan. Jadi, Irfan, berdasarkan apa yang Irfan tengok kat situ, ada tanda-tanda yang Irfan dah buat. Okey. Agak-agak Irfan, kita sedang bercakap tentang apa, Irfan? Kita sedang cakap mengenai perpindahan, cikgu. Betul. Perpindahan. Tepat sekali. Cuma dalam geografi, perpindahan ni ada konsep tertentu yang kita panggil istilah tertentu dia. Apa dia, cikgu? Kita panggil sebagai migrasi. Migrasi. Ya, Okey. migrasi. Apa tu migrasi? Apa tu, cikgu? Baik, migrasi ialah perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain merentasi sempadan daerah, kampung, negeri dan antarabangsa. Antarabangsa. Baik, dari Irfan tadi daripada Langkawi pergi ke Kuala Lumpur untuk belajar. Jadi itu sempadan negeri. Tiba-tiba Irfan terus lompat pergi ke Jepun. Mentang-mentang tiket murah sekarang. Jadi Irfan nak menetap di Jepun lepas ni. Jadi dah pergi ke negara lain. Jadi itu ialah migrasi antara bangsa. Tapi ni cikgu, selepas COVID ni dah selesai lah. Sekarang tak boleh terbang lagi, betul tak cikgu? Tak boleh. Baik Irfan, sebelum kita pergi ke segmen seterusnya, cikgu nak terangkan dulu berkaitan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, apa yang kita nak capai hari ini, cikgu? Baik, cikgu harap di akhir pembelajaran kita hari ini, Irfan dan kawan-kawan dekat rumah dapat menguasai 3 perkara. Yang pertama, Irfan dan kawan-kawan mesti tahu tentang jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi, okey. Kemudian, Irfan dan kawan-kawan mesti tahu mengenali faktor-faktor berlakunya migrasi. Okey, ataupun sebab-sebab lah. Sebab-sebab lah. Okey. Baik, yang seterusnya ialah tentang kesan-kesan migrasi terhadap sesebuah negara. Kesan-kesan migrasi, okey. Baik. Boleh, Irfan? Boleh, cikgu. Baik. Boleh cikgu teruskan? Silakan. Baik, cikgu akan teruskan. Tadi dah kita tahu tentang konsep. Betul. Migrasi ini ialah perpindahan penduduk atau migran dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul? Betul, cikgu. Merentasi sempadan kampung, daerah, negeri dan negara, betul? Antarabangsa. Antarabangsa. Tapi Irfan kena tahu, migrasi terbahagi pada 2 jenis. 2 jenis? Oh, terbahagi kepada 2 pula. Ada kedua. Yang pertama ialah migrasi dalaman. Migrasi dalaman, okey. Agak-agak dalaman maksudnya apa, Irfan? Irfan rasalah macam dalam negara sendiri pandai. Betul orang cakap orang handsome sebenarnya pandai. Cikgu apa kurangnya? Okey, terima kasih. Okey. Baik, jadi bila migrasi dalaman maksudnya hanya melibatkan sempadan kampung, daerah dan negeri saja. Mesti dalam negara yang sama. Negara yang sama. Baik. Seandainya migrasi kedua ialah migrasi antarabangsa. Migrasi antarabangsa ialah migrasi yang melibatkan antara sempadan negara. Macam Irfan buat tadi tu. Daripada Malaysia telah pergi ke Jepun. Okay. Baik, Irfan. Boleh cikgu teruskan lagi? Silakan, cikgu. Cikgu excited nak cakap. Saya pun tak sabar nak tahu ni. Sebab tengok Irfan dah pergi ke Jepun tu, cikgu pun dah rasa semangat. Baik, Irfan. Sebenarnya Irfan, migrasi dalaman terbahagi kepada 4 jenis. 4 jenis pula? 4 jenis. Tadi 2, pecah 4 pula? 2. Yang satu ni pecah 4. Satu pecah 4? Yang satu ni pecah 2. Oh, okey, faham. Okey, kita pecah yang 4 dulu. Yang 4 dulu. Baik, migrasi dalaman, iaitu yang dalam Malaysia saja ni, dia mesti melibatkan bandar dengan luar bandar. Oh, bandar dengan luar bandar? Bandar dengan luar bandar. Baik. Boleh cikgu tunjuk tangan je? Boleh. Ini cikgu boleh ajar magic. Baik. Magic, tengok magic cikgu. Daripada bandar pindah ke luar bandar. Okey, ke luar bandar. Satu jenis. Luar 3 bandar, lagi. Okay. Luar bandar pindah ke bandar. 2 jenis. 2 jenis. Okey. Mana lagi 2, Irfan? Lagi Okey. Dari bandar pindah ke bandar juga. Oh, tu nombor 3. Nombor 3. Okey. Irfan tekan nombor 4. Luar bandar ke luar bandar. Okey, faham. Jadi, itu juga dengan migrasi antarabangsa. Migrasi antarabangsa terdapat 2 jenis. 2 jenis, Baik, migrasi antarabangsa jenis yang pertama kita panggil sebagai emigrasi. Emigrasi, lain pula bunyi dia, cikgu. Lain kan? Tadi bandar luar bandar ni emigrasi. Okey. Lawannya ialah imigrasi. Okey, emigrasi lawannya imigrasi. Imigrasi. Apa tu, Irfan? Baik. Emigrasi bermula dengan huruf E. Okey. E mewakili exit. 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 Exit tu apa, Irfan? Keluar, cikgu. Keluar, pandai. Maksud dia, emigrasi ialah perpindahan keluar penduduk negara tersebut ke negara lain. Contohnya macam Irfan tadi lah, dari Malaysia ke Jepun. Ke Jepun sebab emigrasi. Baik. Pandai, Irfan. Yang kedua ialah imigrasi. Okey, macam mana imigrasi ialah in. Okey. In bahasa Melayunya dalam, cikgu. Masuk ke dalam. Jadi
masuk ke dalam. Jadi di Jepun, Ifan dipanggil sebagai imigrasi. Okey. Itu bezanya emigrasi dan imigrasi, Ifan. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih kerana telah mengajarkan kita mengenai konsep migrasi ni. Tapi sebelum tu kita nak berehat dulu, boleh tak? Boleh. Okey, kalau macam tu kita berehat dulu, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih dalam proses mempelajari mengenai subjek geografi untuk menengah atas bersama dengan Cikgu Azmi kita. Cikgu, tadi kita dah belajar mengenai konsep migrasi dan sekarang ni apa pula kita akan belajar? Baik, sebelum cikgu ke isi pelajaran seterusnya, boleh tak cikgu belanja satu lagu? Cikgu nak belanja pula satu lagu. Okey, kalau macam tu silakan cikgu. Okey. Dari sebuah desa berbekal gitar tua, datang ke ibu kota dengan penuh harapan menjadi seorang biduan, menjadi seorang biduan. Ifan. Uish, berikan tepukan untuk Cikgu Azmi kita. Oh, suaranya macam artis lah. Bila lagi nak nyilang TV, Ifan kan? Betul cikgu. Okey. Baik, jadi nak tanya soalan kepada Ifan. Soalan kepada saya? Okay. Boleh. Bilakah lagu tersebut diterbitkan? Cikgu, soalan macam tu jangan bagi kat saya sebab saya mungkin belum lahir lagi bila lagu tu diterbitkan, cikgu. Okey, tajuk lagu tersebut ialah Kisah Seorang Biduan. Kisah Seorang Biduan. Okay. Baik. Okay. Jadi soalan cikgu sebenarnya ialah, Ifan rasa lagu tersebut lirik dia menceritakan tentang migrasi dari mana ke mana? Okey. Kalau berdasarkan baik-baik lagu yang cikgu nyanyikan tadi, kita boleh nampak yang ada perpindahan dari luar bandar ke kota. Bijaklah Ifan. Bijak. Baik. Sebab dari sebuah desa berbekal gitar tua datang ke ibu kota. Memang betul lah tu. Dari luar bandar ke bandar. Baik Ifan, kita akan teruskan kepada perbincangan tentang faktor-faktor berlakunya migrasi. Okey. Baik Ifan, sebelum kita bergerak kepada faktor-faktor berlakunya migrasi, kita kena tahu dulu dua istilah asas atau konsep asas. Konsep asas. Konsep asas faktor, iaitu yang pertama faktor tolakan. Faktor tolakan. Tolak. Yang kedua adalah faktor tarikan. Okey. Faktor tolakan maksudnya ialah apa yang ada pada tempat asal yang menyebabkan dia tertolak keluar. Okey, maknanya macam kalau ada sesuatu perkara tu membuatkan saya tak nak lagi duduk kat situ. Betul. Okey, faham? Okey. Yang kedua adalah faktor tarikan. Maksudnya apa yang ada di tempat yang baru menyebabkan Ifan nak pergi ke tempat tu. Ifan tertarik dengan tempat tu kan? Tertarik dengan tempat tu. Jadi ada faktor tolakan dan faktor tarikan. Baik. Jadi untuk mengetahui tentang faktor-faktor, kita tengok paparan yang cikgu sediakan. Jom kita saksikan. Paparan apa sebenarnya cikgu ni? Ada, cikgu sediakan khas untuk Ifan. Okey. Okey Ifan, kalau Ifan tengok dekat dalam paparan, apa yang Ifan nampak? Okey, dekat gambar tu Ifan nampak dia macam jeti yang dipenuhi dengan orang ramai, cikgu. Okey, ada apa lagi orang buat dalam tu Ifan? Ada orang nak macam ada yang pegang beg apa semua, nak pergi dan balik macam tu. Baik Ifan, sebenarnya Ifan, kawasan ni cikgu perkenalkan inilah Song, Sarawak. Oh, di Sarawak. Sebuah kawasan pedalaman. Ya, sebuah kawasan pedalaman, yang hanya dihubungkan dengan bot untuk ke dalamnya. Maknanya tak ada jalan darat. Okey, selepas cikgu berada di Song selama 7 tahun. Okey. Selepas cikgu keluar, mungkin dah ada jalan kat situ. Tapi sebelum tu inilah keadaannya. Bergantung kepada bot. Jadi Ifan, apa yang cikgu nak tunjukkan kat sini ialah yang pertama ialah walaupun kawasan pedalaman macam ni Ifan, masih berlaku pergerakan penduduk, migrasi. Faham? Jadi, baik, kita terus ke slide seterusnya. Baik, kalau Ifan tengok kat sini Ifan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang berpindah daripada luar bandar ke luar bandar. Macam tadilah, dalam luar bandar pun ada orang bergerak juga, migrasi. Baik, yang pertama Ifan ialah faktor dasar kerajaan memajukan kawasan luar bandar.
Okey. Okey, contohnya Ifan cikgu bagi dekat Felda. Pernah dengar tak Felda? Pernah cikgu. Felda dulu ialah kawasan hutan. Betul, hutan. Jadi kerajaan mengambil inisiatif majukan kawasan hutan tu untuk apa? Untuk memanggil semua penduduk-penduduk yang berada penduduk-penduduk miskin di kawasan-kawasan luar bandar untuk mencuba nasib bekerja di kawasan tersebut. Supaya dapat menjana pendapatan cikgu. Ya, menjana pendapatan. Jadi dari luar bandar berhijrah ke bandar juga, luar bandar juga. Sama juga di negeri Kedah. Contohnya kita ada dari Kuala Kura, Perak bergerak ke Desa Kedah Sungai Kecil Ilir. Okey. Maafkan cikgu. Tak apa. Baik. Itu adalah Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Okey. Memberi bantuan dari segi perumahan dan kemudahan-kemudahan asas untuk memastikan penduduk datang ke tempat tersebut dan menjalankan pekerjaan di situ. Maknanya itu adalah inisiatif kerajaan. Inisiatif kerajaan yang membantu orang Malaysia. Ya, dari luar bandar ke bandar ni sebenarnya melibatkan inisiatif kerajaan. Baik, seterusnya ialah perpindahan atau migrasi daripada luar bandar ke bandar. Ini yang paling popular. Ifan pun dah buat. Iyalah tu. Ifan dari Langkawi ke Kuala Lumpur. Betul Ifan. Jadi ini yang paling popular. Yang pertama Ifan, sebab utama mengapa keadaan ini berlaku ialah dari segi upah dan taraf hidup. Okey. Dekat tempat asal, upah dan taraf hidup situ agak rendah. Luar bandar. Betul. Bila pergi ke bandar, upah dan taraf hidup akan meningkat. Okey, yang seterusnya ialah dari aspek peluang pekerjaan. Mungkin di kawasan luar bandar, peluang pekerjaan rendah. Ataupun sedikit. Jadi, kena pergi ke bandar untuk dapatkan lebih banyak peluang pekerjaan. Begitu juga dengan pendidikan. Ifan tadi. Betul saya. Ifan dari Langkawi, kalau tak harap tak masuk UM, mungkin Ifan masih kekal di Langkawi. Betul cikgu. Tapi disebabkan ada peluang pendidikan. Jadi Ifan pun berhijrah, bermigrasi ke Kuala Lumpur. Dari luar bandar ke bandar. Dan yang terakhir ialah dari aspek perkhidmatan. Mungkin di kawasan luar bandar, perkhidmatan kurang lengkap. Bila pergi ke bandar, perkhidmatan dia lebih lengkap. Jadi lebih memudahkan. Lagi banyak fasiliti yang disediakan di bandar itu cikgu. Baik, seterusnya. Perpindahan dari bandar ke bandar. Bandar ke bandar? Ya, bandar ke bandar. Baik, dari bandar ke bandar ni ada beberapa faktor disenaraikan. Baik, yang pertama, faktor pertama ialah faktor perkhidmatan. Perkhidmatan juga? Dari satu perkhidmatan. Maksud dia, contohnya Ifan dah bekerja selama 5 tahun. Okey, 5 tahun. Dinaikkan pangkat. Kemudian dipindahkan untuk menyambung kerja di cawangan yang lain, dari bandar yang lain. Maksudnya terpaksalah pindah ikut pekerjaan Ifan kan? Okey, baik. Seterusnya ialah dari aspek perkhidmatan. Contohnya, di tempat perkhidmatan, cikgu fokus dekat sini ialah perkhidmatan kemudahan awam. Okay, contohnya kita ada ETS. Betul. Kadang-kadang Ifan kerja di Parit Bunta Perak, ada satu bandar dekat Perak. Betul, Parit Bunta. Ifan tak kisah untuk duduk di Alor Star. Sebab ETS daripada Parit Bunta ke Alor Star cuma 1 jam. 1 jam sahaja. 1 jam sahaja. Jadi kemajuan, kecanggihan teknologi ni, kecanggihan kemudahan ni menyebabkan orang dah tak kisah untuk tidak duduk di bandar yang dia bekerja. Okey. Jadi pergi bandar-bandar mana pun tak apa. Jadi ada perkhidmatan yang disediakan. Ya, ada perkhidmatan yang disediakan. Baik, yang seterusnya ialah dari aspek mengikut keluarga. Okey. Ifan sekarang ni dah bekerja, dah belajar, main-main Facebook, tiba-tiba kenal seorang wanita. Okey, baik. Orang Kelantan. Orang Kelantan. Jadi, isteri takkanlah nak lepaskan orang-orang handsome ni seorang kat Kuala Lumpur. Jadi, dia ajak, bang, balik Kelantan, kenalah ikut. Itu bukan takut isteri. Maksud kenapa? Itu sayang isteri. Okey, nampak tak cikgu kita memang sangat sayang akan isterinya sendiri. Okey. Baik, seterusnya. Kita lihat kepada bandar, perpindahan dari bandar ke luar bandar. Baik, bandar ke luar bandar ni ada 2 faktor yang cikgu boleh rangkumkan. Yang pertama, dari aspek persaraan. Contohnya Ifan dah lama sangat bekerja, penat bekerja. Jalan pun slow jalan. Lepas tu naik kereta pun 10 km sejam. 10 km saja, tak nampak dah betul rabun dah kan. Lepas tu nak jalan dekat KL ni sesak lagi. Betul. Ifan nak cari ketenangan. Mestilah Ifan balik ke kampung, betul? Betul, balik ke Langkawi pula. Baliklah ke Langkawi. Jadi dari bandar ke luar bandar. Sebab apa? Sebab Ifan nak berehat. Okey. Ada satu lagi sebab ialah dari aspek perkhidmatan. Contohnya cikgu asal dulu tinggal di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Semasa belajar. Dapat surat penempatan
Alamak, bukan alamak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu ditempatkan ke Song Sarawak. Cikgu masa tu fikir, Song Sarawak kat mana ni? Tak pernah dengar pun Tak pernah sebelum ni. dengar. Tapi rupanya bila pergi, memang best. Song Okey. Sarawak adalah satu tempat yang sangat best dan Ifan memang kena pergi nanti. Ifan kena pergi? Kena pergi. Saya Song ikut cikgu Sarawak lah. best. Jadi nanti cikgu akan bawa Ifan pergi tempat tu. Boleh. Okey. Jadi dari situ menunjukkan bahawa cikgu telah melakukan migrasi daripada bandar ke luar bandar. Disebabkan pekerjaan cikgu Pekerjaan sendiri. cikgu. Baik Ifan, cikgu akan teruskan kepada migrasi yang seterusnya, iaitu migrasi antarabangsa. Baik. Cikgu sediakan gambar untuk Ifan. Okey Ifan, tengok gambar yang cikgu sediakan. Okey. Apa tu Ifan? Tu gambar macam orang yang ada beg banyak-banyak kat Okey. situ, ada ferry. Okey. Okey Ifan. Macam pindah rumah ke cikgu, betul tak? Okey. Jadi apa yang cuba ditunjukkan kat sini ialah Okey. bagaimana kedudukan keadaan orang di negara yang agak miskin. Okey, negara negara dunia luar. ketiga. Okey, faham. Okey, contohnya macam India, contohnya negara Bangladesh, negara-negara macam tu. Baik, negara-negara sebegini sebenarnya mereka memilih penduduknya memilih untuk berhijrah, bermigrasi kerana atas beberapa faktor. Antaranya cikgu, Okey, baik, kita tengok faktor migrasi antarabangsa. kenapa orang luar negara nak datang ke negara kita contohnya kan? Okey. Okey, baik. Yang pertama Ifan. Okey, Ifan boleh tengok juga kat sini ni. Okey. Okey, yang pertama ialah migrasi antarabangsa. Migrasi antarabangsa yang dari segi upah Ifan. Upah. Macam cikgu cakap tadi pasal gaji lah cikgu kan? Ya, gaji tempat asalnya gaji yang rendah Betul. bertukar kepada gaji yang lebih tinggi. Baik, kemudian ialah dari aspek peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan di negara asal, peluang pekerjaannya rendah, kurang. Di negara yang akan dituju, peluang pekerjaannya lebih tinggi. Seterusnya adalah dasar kerajaan. Dasar kerajaan ni kerana wujud keadaan di mana Ifan, kerajaan Malaysia dan kerajaan Indonesia bekerjasama untuk memastikan kerajaan Indonesia menghantar pembantu rumah. Sebab kat Malaysia tak ada. Betul. Tak ada orang nak menceburi bidang tu. Kurang lah, bukan kurang. Jadi Indonesia menghantar. Ini maknanya lebih kepada menjemput migrasi itu datang. Okey. Ini pun di atas faktor orang kata apa? Permintaan orang ramai. Ya. Sebab kita perlukan orang gaji dan sebagainya, pembantu rumah kan cikgu? Ya, betul. Okey. Seterusnya ialah dari aspek politik. Politik Ifan. Contohnya, wujudnya satu-satu tempat politiknya tak stabil. Berlaku peperangan ataupun pergelutan kan cikgu kan? Ya, betul. Menyebabkan dia terpaksa bermigrasi ke negara yang lain untuk keselamatannya. Dan yang terakhir adalah dari aspek bencana alam. Contohnya ada negara-negara yang terpaksa berdepan dengan bencana alam, terpaksa bermigrasi ke negara yang lebih aman dan lebih selamat. Okey, ini antara faktor-faktor bagi migrasi antarabangsa. Betul. Cikgu, ini cikgu dah rangkumkan semua untuk Ifan. Okey, senang. Baik Ifan, penat dah cikgu bercakap. Ya. Penat dah cikgu. Okey, sekarang ni cikgu nak passing baton dekat Ifan pula yang bercakap. Irfan kena bercakap pula sekarang ni. Irfan kena bercakap. Baik. Jangan suruh Irfan menyanyi je. Itu je. Baik, macam ni Ifan. Okey. Cikgu nak dekat belakang Ifan tu ada permainan yang cikgu dah sediakan. Ini roda ni cikgu. Kita nak buat apa dengan roda ni sebenarnya? Okey, roda tu. Penat cikgu bawa. Jauh dia terbang tu daripada Kedah tu. Daripada Kedah roda ni. Okey. Baik, sini Ifan. Yeah. Dekat sana cikgu dah letak bandar dan luar bandar. Bandar dan luar bandar. Okey. Dan ada dua tu special sikit lah. Biasalah tu ais kacang pun ada yang special kan? Betul. Ni ada special dia. Antarabangsa. Okey. Tadi Ifan last kali di atas peta, Ifan tunjuk di mana tadi? Sebelum ke Jepun tu? Sebelum ke Jepun, Irfan di Kuala Lumpur. Okey, tunjukkan cikgu balik sekali. Okey, mana Kuala Lumpur? Di sini. Okey, Kuala Lumpur di situ. Okey, pandai Ifan. Baik, sekarang ni nanti Ifan akan pusing. Itu ialah destinasi Ifan. Destinasi Ifan, okey, boleh? Ifan pusing dulu. Okey, kita putar saja roda ini. Kat mana dia berhenti Daripada Kuala Lumpur keluar bandar. Baik, sekarang ni Ifan Ifan daripada bandar tadi. Sekarang Ifan kena pergi luar bandar. Apa alasan Ifan apa faktor menyebabkan berlaku macam ni? Okey, baik. Faktor dulu ke Ifan nak letak dulu? Ifan bagi faktor dulu, cikgu nak tahu. Kalau salah tak boleh letak. Irfan nak berehat dan Irfan nak makan-makan. Irfan nak makan-makan. Irfan nak makan-makan, nak berehat, dah lama bekerja kan? Betul. Okey, itu dari aspek perkhidmatan. Betul. Baik. Irfan nak pergi mana tu? Nak rehat-rehat kat mana? Kalau nak makan-makan ni kan, Irfan suka makan durian cikgu. Oh, ya ke? Kalau macam tu, Irfan nak pergi ke Raut Pahang. Sebab kita tahu pandai. Pahang memang banyak durian-durian yang sangat-sangat menarik lah, sedap. Betul. Baik. Jadi Irfan,
daripada sana, Ifan dah berada di luar bandar. Betul. Baik, sekali lagi, Cikgu nak Ifan pusing untuk tahu di mana Ifan akan destinasi Ifan seterusnya. Okey, jom kita putarkan roda ini. Agak-agaknya kat mana pula destinasi seterusnya? Okey, kita ke bandar pula. Dah elok-elok duduk bandar, pergi luar bandar. Yeah. Sekarang nak pergi ke bandar. Sebab apa tu Ifan nak pergi bandar? Sebab Irfan nak teruskan mencari rezeki. Oh, begitu. Dah habis makan, sedap makan semua. Ya. Sekarang dah durian pun harga mahal kan? Betul, Jadi cikgu, kena pergi bekerja lah. Ya. Okay, nak cari rezeki. Jadi aspek peluang Pekerjaan. menyebabkan Ifan pindah. Okey, kat mana Ifan nak pergi tu Ifan? Irfan suka kalau di area Selangor, Irfan Okey. suka di Shah Alam. Shah Alam peace you. Baik. Okey. Shah Alam. Shah Mana Shah Alam? Alam di sini cikgu. Okey. Pandailah Ifan. Boleh ambil SPM dah esok ni. Boleh Boleh dah. Dah tahu dah. Peta pun dah boleh baca. Ya. Bagus Ifan. Okey. Baik, daripada Shah Alam, mana Ifan nak pergi lepas ni? Boleh Ifan teruskan? Okey, boleh. Tak ada masalah. Kita tengok. Harapnya dapat pergi ke antarabangsa lah. Okey. Yalah, Jepun masih tunggu-tunggu Ifan. Iyalah tu. Okey. Yang tak agak-agaknya di mana Ifan akan pergi? Alah. Tak dapat. Okey, masih ke bandar. Ifan tadi di bandar, Shah Alam. Betul. Ifan nak ke bandar pula. Kenapa tu Ifan nak ke bandar tu? Sebab perkhidmatan ku, cikgu. Okey, kenapa? Ifan nak perkhidmatan di aspek macam mana tu? Macam cikgu cakap tadi, mungkin pengangkutan ke? Betul. Sebab Ifan dah tak kisah dah pergi bandar-bandar kan. Janji ada pengangkutan yang maju. Baik, Okey. bagus Ifan. Jadi Ifan akan pergi ke Ipoh pun boleh, cikgu kan? Boleh. Boleh. Ipoh. Kita boleh. Sedap kopi kat Ipoh. Ya. Ada orang pergi minum kopi patah balik je Ifan. Betul. Semata-mata nak kopi sahaja Ya, kan? betul. Okey, cikgu. Baik. Berdasarkan kita punya permainan ni, apa yang cikgu boleh rumuskan? Baik. Keseluruhannya Ifan, terdapat banyak faktor yang menyebabkan migrasi itu berlaku. Okey. Mungkin faktor itu boleh menjadi faktor tolakan, boleh juga menjadi faktor tarikan. Baik. Namun begitu, migrasi itu tetap akan berlaku walau Tetap apapun akan faktor yang terlibat. Okey, cikgu. Sebelum kita berehat, ada lagi tak sebelum apa yang cikgu nak terangkan kepada saya? Okey, Ifan. Apa yang cikgu boleh beritahu ialah migrasi ni ada pelbagai kesannya. Pelbagai kesan. Okey. Pelbagai kesan migrasi akan berlaku. Okey. Cumanya kita akan berbincangkannya selepas ni. Okey, kalau macam tu, apa kata kita berehat dulu? Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dan rancangan Mahir di Didik TV KPM. Masih bersama dengan Cikgu Azmi kita kat sini. Tadi untuk segmen pertama dan kedua kita mengenali apa itu migrasi. Betul. Dan juga faktor-faktor berkenaannya. Dan sekarang ni apa pula yang kita akan belajar, Cikgu? Baik, untuk segmen yang ketiga ni cikgu nak ajar tentang kesan-kesan migrasi. Macam cikgu dah janji tadi. Betul. Okey, sekarang ni cikgu nak tunaikan janji cikgu. Okey. Tapi sebelum tu Ifan pernah dengar tak peribahasa? Apa, Cikgu? Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Okey. Lebih baik di negeri sendiri. Apa maksudnya tu? Macam kalau macam mana pun kalau kita pergi negara orang ke, tetap negara kita yang terbaik. Betul. Betul. Jadi, untuk kesan migrasi, kita kena faham tentang konsep kepadatan penduduk dulu. Kepadatan penduduk. Okey. Dalam geografi pun, tema ni bersangkut paut. Okey, migrasi akan menyebabkan kepadatan penduduk bertambah. Okey, baik. Ifan tengok dekat dalam yang cikgu sediakan ni. Cikgu sediakan dua set permainan. Betul. Dekat cikgu ni set migrasi dalaman. Migrasi dalaman. Kalau Irfan punya? Migrasi antarabangsa. Okey, international. Okay. International. Ifan kan dah jadi orang Jepun sekarang. Betul. Okey. Ada kata. Baik. Jadi Okey. balang yang cikgu sediakan ni, balang yang pertama ialah kita anggap sebagai balang-balang ni ialah negara. Negara, Ataupun okey. tempat asal. Tempat asal. Macam Ifan, negara lah. Macam cikgu adalah tempat asal. Baik. Mungkin dia jadi bandar, mungkin jadi luar bandar. Mana-mana pun boleh jadi. Asalkan dia ada tempat asal dan tempat dituju. Sama lah macam Irfan pun kan? Tempat ada asal negara dan negara yang akan dituju. Baik. Jadi bola-bola yang ada dalam balang ni kita anggap sebagai penduduk tempat tersebut. Penduduk. Okey, Okey, baik. penduduk. Jadi kita anggap yang cikgu letak ni jumlah penduduk yang dalam ni semua dah ideal. Ideal, maknanya macam perfect lah, cikgu. Perfect lah. Okey. Tapi Ifan, macam cikgu cakap sebelum ni, migrasi ni sentiasa berlaku. Betul. Okey, nak tak nak migrasi sentiasa berlaku.
Jadi atas faktor-faktor yang kita sebut tadi, maka penduduk ni nak cari kerja, lompat mai sini. Kalau Irfan pun daripada negara contohnya Jepun ataupun Malaysia, Irfan ke Jepun. Maknanya macam tu. Kemudian ini pula ikut keluarga tadi. Macam Irfan ikut isteri tadi. Pergi pula ke bandar. Irfan pula. Irfan ada isteri, ada anak. Dah ada anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita pergi ke Jepun bersama-sama. Kemudian atas dasar kerajaan memberi insentif. Ada pula dua suami isteri berpindah lagi ke tempat ni. Pindah lagi. Irfan pun ada kawan Irfan yang ikut Irfan ke Jepun juga. Bermigrasi. Cikgu. Cikgu kalau tengok ni cikgu, macam dah penuh sangat ni cikgu, macam mana? Macam cikgu pun nampak dah tak boleh nak masuk dah ni. Okey, inilah keadaannya Irfan jika migrasi berlaku. Migrasi masuk banyak berlaku menyebabkan kawasan yang dituju menjadi kepadatan penduduknya tinggi. Terlalu padat lah cikgu negara. Bila kepadatan penduduk tinggi macam ni Irfan, maka terdapat beberapa kesan yang perlu dibincangkan. Okey, baiklah. Itulah sebabnya kita lakukan aktiviti tadi. Supaya kita nampak bahawa wujudnya pergerakan. Dan ada satu tempat yang akan kepadatannya akan meningkat. Dan itulah kita akan lihat kesan-kesannya nanti. Betul. Baik, yang pertama Irfan, apabila berlakunya keadaan macam ni, kita kena bincang kesan daripada dua aspek. Satu dari aspek ekonomi, satu dari aspek sosial. Okey. Kedua-dua aspek ni boleh jadi negatif, boleh jadi positif. Okey. Walau macam mana pun, kita tetap kena bincangkan yang positif dulu. Hidup ni kena sentiasa positif. Sentiasa kena positif. Baik, cikgu mulakan dulu. Boleh. Daripada luar bandar, contoh dari luar bandar, pergi ke bandar, tempat asal ke tempat dituju. Orang yang datang tu semestinya dia akan menambahkan taraf hidup dia. Okey, sama lah Irfan punya. Samalah. Okey. Dekat negara tu. Baik. Jadi migran tu akan menambahkan taraf hidup dia sebab negara dia memang tak ada upah yang tinggi, peluang pekerjaan yang kurang. Kemudian kerajaan tengok, alamak banyaknya orang kat sini. Muat ke dia orang nak pakai semua kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan? Apa kerajaan boleh buat ni? Kerajaan pun bijak. Kerajaan demi menjaga keselesaan, dia tambah lagi infrastruktur. Kan bagus tu kerajaan kita. Betul tu cikgu. Irfan kena letak dekat negara tu lah. Negara sana. Negara sana. Di Jepun lah cikgu. Jepun. Jatuh dah. Nampak tak? Terlalu padat sangat negara tu. Sampai tak boleh nak kita orang kata apa? Nak selamatkan dah. Okey. Baik, seterusnya kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, kalau daripada luar bandar ke luar bandar. Ingat tak lagi cikgu cakap siapa yang uruskan luar bandar ke luar bandar? Kerajaan lah cikgu. Kerajaan. Irfan ni bijak sana sini dan situ lah. Merata-rata bijaknya. Jadi wujudlah kawasan baru. Iyalah tadi hutan. Betul. Sekarang bila dah masuk kerajaan sediakan infrastruktur. Kerajaan sediakan kemudahan asas. Jadilah kawasan bandar baru. Yang tadi hutan tadi tu. Okey. Kemudian banyaklah bila ada orang dapat bila orang masuk, orang ramai. Betul. Jadi banyaklah perniagaan ekonomi itu akan meningkat. Jual beli semua sebab kan taraf hidup dah meningkat. Betul. Sama juga dengan negara Irfan tu. Bila dah ramai orang datang dari negara lain, membantu juga ekonomi negara tu. Kan bagus tu. Betul. Sebab tu kerajaan kita menggalakkan orang-orang luar datang. Untuk meningkatkan ekonomi negara. Contohnya daripada luar kerajaan telah menggalakkan. Contohnya dasar Malaysian as a second home. Maksudnya pakar-pakar dari luar datang, kita bagi kemudahan. Beli, kita buat kemudahan untuk membeli rumah dekat sini. Sebab apa? Sebab keuntungan dari aspek itu. Kita nak gunakan kepakaran mereka untuk membantu negara kita untuk berkembang. Tak semestinya negatif semua. Betul. Namun begitu, kita tetaplah kena bincang dari aspek negatifnya. Barulah adil dan kita boleh tengok dari aspek negatif pula. Positif dan negatifnya. Baik. Irfan, dari aspek negatifnya, kalau semua pergi ke bandar, apa yang terjadi ialah kepadatan penduduk macam ni, betul Irfan? Betul, sampai jatuh-jatuh lah tadi kan? Sampai jatuh-jatuh lah, sampai dah cedera dah seorang tadi. Okey, baik. Jadi, masalah pertama ialah masalah setinggan. Masalah setinggan kalau di kawasan bandar, cikgu rasa Irfan pernah dengar, betul? Betul, cikgu. Setinggan ni maksud dia, bila orang dah datang ramai-ramai, harga tanah mesti akan meningkat. Harga tanah akan meningkat. Kemudian bila harga tanah meningkat, semestinya mereka tak mampu membeli tanah. Betul. Cikgu. Bila mereka tak mampu beli tanah, mereka tak mampu beli rumah, mereka akan membuat rumah secara tidak sah. Illegal house lah maknanya. Illegal house. Di kawasan-kawasan tanah kerajaan. Jadi, Irfan tahu kan kerajaan sekarang
nak mempromosikan Malaysia sebagai sebuah negara pelancongan. Betul Zul, sangat setuju. Namun, bila keadaan ini berlaku, ia akan merosakkan lanskap kita. Baik, bila orang pelancong nampak kawasan masalah setinggan ni, dia akan menjejaskanlah kita punya orang kata apa, perancangan kita. Betul. Itu dekat tempat yang dituju. Dengan masalah setinggan, masalah sosial. Bila dah ramai ni, masalah sosial macam-macam lagi masalah. Macam-macam masalah. Okey. Bagaimana pula dengan yang ditinggalkan, Ifan? Okey. Nampak tak? Siapa dekat situ, Ifan? Dah tak ada orang dekat situ tu. Tak ada orang. Jadi masalah wujud dekat sini ialah kekurangan tenaga kerja. Yelah, dah semua orang dah berpindah. Anak-anak muda semua berpindah ke bandar. Tinggallah yang warga-warga emas. Warga-warga emas ni tak dapat nak bekerja keras. Jadi, apa jadi? Banyak lagi kawasan-kawasan di kampung yang terbiar. Sepatutnya kawasan tu kita majukan sebenarnya, betul tak cikgu? Sebab itulah tadi kerajaan buat apa tadi? Felda apa semua tu kan? Untuk majukan kawasan tu balik. Kedah, Felda, itu. Betul. Baik. Dekat Ifan tu sama juga Ifan. Sebenarnya selain daripada yang cikgu bagi 2 tadi tu, sebenarnya ada satu lagi kelebihan apabila migran dari negara asal datang ke negara Malaysia contohnya. Okey, positif lah ni cikgu. Positif. Iaitu pemindahan teknologi dan kepakaran. Macam cikgu cakap tadilah, kerajaan menggalakkan supaya orang luar yang mahir-mahir ni datang ke Malaysia. Betul. Supaya mereka dapat berkongsi kemahiran dengan rakyat Malaysia kita. Contohnya macam doktor ataupun engineer. Kan. So inilah antara sebabnya kerajaan menawarkan supaya orang-orang di luar sana yang mempunyai kepakaran untuk masuk ke Malaysia, berkongsi idea dan memajukan negara kita bersama. Tapi Ifan, kalau kita tengok dekat situ, ada beberapa kekurangan yang kita perlu bincangkan. Apa tu cikgu? Okey, bila keadaan itu berlaku, yang pertama ialah Ifan, masalah sosial sama macam ni. Sebab yang datang tu membawa budaya dan norma yang berlainan. Okey, dari tempat asal kan? Ya, dari tempat asal. Jadi ada bawa penyakit berjangkit. Jadi kerajaan kena uruskan benda tu. Boleh Ifan Boleh cikgu. Untuk lebih jelas Ifan. Ya saya. Cikgu akan sediakan beberapa gambar untuk Ifan tengok. Okey, kalau macam tu jom kita saksikan apa yang cikgu sediakan untuk kita semua. Okey, kita tengok gambar Ifan. Supaya kita dapat lagi jelas. Lebih jelas kan. Baik Ifan, apa Ifan nampak ni Ifan? Ifan nampak kawasan Kuala Lumpur, ada bangunan KLCC kat situ. Okey, ni dari aspek positifnya Ifan. Bila migrasi masuk, satu tempat tu akan maju Ifan. Betul. So kerajaan akan berusaha untuk menambahkan keselesaan penduduk di bandar tersebut. Dia tambah kemudahan infrastruktur tu. Dia tambah banyak. Jadi lebih menarik orang tu masuklah. Bila lebih orang masuk, dia tambah lagi. Sekarang tengok apa dah jadi pada Kuala Lumpur. Memang sekarang ni kalau kita lihat di Kuala Lumpur, masih banyak pembinaan bangunan yang baru sebab kita masih menerima penerimaan orang untuk masuk ke negara kita. Okey, baik. Untuk gambar yang seterusnya. Okey. Apa tu Ifan? Macam gambar di hospital cikgu. Cikgu sebenarnya nak buat surprise kat Ifan tadi. Ifan dah sebut pula hospital, doktor ni. Tak jadi surprise cikgu Tak jadi surprise cikgu. Jadi ini adalah antara contohnya, iaitu pemindahan teknologi dan kepakaran. Contohnya, kalau Ifan tahu, negara manakah yang mempunyai aspek perubatan, teknologi perubatan yang terbaik? Bukan terbaik, antara yang terbaik. Antara yang terbaik Ifan boleh teka, contohnya India? Bagus Ifan. Senang kerja cikgu hari ni. Semua dalam kepala otak cikgu dah betul kepala Ifan ni. Baik, betul. India walaupun negara yang kurang maju, tak semacam Malaysia, bukan sebuah negara maju yang macam Amerika Syarikat, Singapura, tapi dia antara pembekal pakar-pakar kedoktoran yang sangat baik. Betul, sebab tu kalau kita boleh lihat, ramai kita punya pelajar dari Malaysia pergi ke India semata-mata untuk menimba ilmu kepakaran dalam bidang kedoktoran ni. Betul. Jadi bila kita kerajaan menggalakkan migrasi keluar macam tu, nanti bila mereka patah balik, kita akan dapat keuntungan. Betul. Lagi banyaklah doktor yang akan dilahirkan di negara India tersebut. Betul, Ifan. Baik, seterusnya. Itu dari segi positifnya Ifan. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan sebenarnya wujud juga aspek-aspek negatifnya. Ni benda yang tak sedap dengar sikitlah cikgu kan. Sebenarnya Ifan, bila berlakunya kemasukan pendatang-pendatang asing, sebenarnya kerajaan terpaksa menanggung kos pengurusan pendatang asing tu. Macam contohnya dalam isu COVID-19 sekarang. Betul. Okey, macam mana kerajaan terpaksa menanggung mereka-mereka yang telah dijangkiti dalam depo. Kerajaan terpaksa menanggung. Lepas tu kerajaan terpaksa menanggung juga kos pendatang asing yang mai secara haram untuk dihantar pulang.
kerajaan Malaysia ini sangat bagus. Ya, Malaysia prihatin, cikgu. Malaysia prihatin menyelesaikan isu dengan cara yang paling berhemah. Betul, supaya orang kata apa, jalinan antara bangsa itu dapat dikekalkan lah. Betul. Okey. Baik, seterusnya ialah dari aspek masalah setinggan. Saya juga cakap tadi kan. Sebab nak tak nak memang masalah setinggan ni akan berlaku di setiap bandar, sama ada Indonesia ke Malaysia sendiri pun. Di mana-mana bandar pun akan wujudnya masalah setinggan macam ni. Boleh Ifan? Boleh cikgu. Baik. Ifan, sebenarnya dalam keadaan macam ni Ifan, macam mana kerajaan nak selesaikan yang ramai macam ni? Takkan nak suruh balik? Betul lah tu, takkan nak halau balik pula kan? Halau balik. Baik. Kerajaan kita bijaksana. Apa tu cikgu? Apa langkah-langkah yang kerajaan kita lakukan? Sebab itulah Ifan kena tahu Petaling Jaya ni antara yang inisiatif kerajaan untuk memastikan yang macam ni tak wujud. Okey. Kerajaan mewujudkan bandar baharu. Bandar baharu. Contohnya sekarang ni kerajaan dah tetapkan Petaling Jaya sebagai bandar satelit. Bandar satelit. Okey, bandar satelit tajuk lain. Tapi tak apa, kita rentas sekarang. Kita rentas. Orang Kedah kita teras. Kita tetap. Okey, baik. Bandar satelit ialah bandar yang dibuat untuk memastikan dapat menampung bandar asal. Okey. Kan semua bertumpu dekat kawasan tu. Jadi kerajaan pecahkan sikit. Contohnya macam Petaling Jaya. Jadi dipindahkan pusat pentadbiran sikit supaya semua orang dapat berpecah lah. Maknanya tidaklah terlalu padat. Taklah bertumpu pada satu tempat sahaja. Sebelum ni dipecahkan dari aspek perusahaan. Petaling Jaya juga. Sebenarnya banyak lagi Ifan. Banyak lagi usaha kerajaan untuk memastikan yang kepadatan penduduk ini dapat dikurangkan. Dan satu lagi. Ini dah cikgu tengok Ifan, cikgu teringat pula faktor ni. Kesan ni pula. Apa tu kesan ni cikgu? Kesannya ialah persaingan pekerjaan. Persaingan pekerjaan, betul. Saya sangat setuju. Sebagai bakal graduan, saya dapat orang kata merasakan bila saya habis belajar nanti, saya akan berdepan dengan persaingan yang sangat sengit dengan graduan yang lain. Sebab sekarang ni peluang pekerjaan agak susah untuk kita dapatkan. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang, berusaha dengan gigih dan yakin dengan diri sendiri. Okey. Itu yang semangat kita mahu anak muda ni. Betul cikgu. Okey. Baik. Jadi Ifan, itu saja untuk kita tahu tentang kesan. Untuk kesan. Okey. Ifan ada apa-apa nak tanya cikgu? Okey, untuk sekarang ni Ifan dah tak ada, Ifan dah faham dan Ifan harap pelajar di rumah pun faham tentang apa kesan yang dapat ditimbulkan sekiranya berlaku migrasi dan kepadatan yang sangat tinggi. Betul. Dengan itu, sekarang ni kita nak berehat dulu, boleh cikgu? Boleh. Macam tu, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Malang sekali cikgu, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Dah nak habis dah ni. Cikgu lepas ni nak balik Kedah dah ni. Nak balik Kedah dah ni. Dan sekarang ni kita sudah sampai di segmen rumusan di mana saya akan tanyakan cikgu bagaimana cikgu nak rumuskan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik Irfan. Sebenarnya Irfan, daripada perbincangan kita semua ni, cikgu cuma nak beritahu bahawa migrasi itu ada pelbagai faktor. Betul. Jadi walau apa pun terjadi, migrasi akan terus berlaku. Terus berlaku. Baik. Ada sesetengah negara memang memerlukan migrasi ini kerana migrasi merupakan salah satu cara mereka untuk keluar dari kesengsaraan. Okey, antara negara itu cikgu boleh tak cikgu ceritakan? Contohnya Myanmar. Okey, Myanmar di mana ada pergelutan politik di sana. Betul. Menyebabkan ada bangsa Rohingya okey telah pergi ke negara-negara berdekatan. Okey, jadi itu adalah cara mereka untuk mendapatkan perlindungan. Dan kita boleh lihat juga di negara di Timur Tengah. Betul. Antaranya negara Syria. Yang sekarang ni masih dalam pergelutan disebabkan politik dan sebagainya. Betul. Jadi mereka ini dari Syria ni keluar dari negara mereka untuk mencari perlindungan yang sewajarnya lah cikgu. Okey, betul. Jadi sebenarnya untuk penduduk-penduduk macam ni, mereka menganggap bahawa itu adalah satu jalan keluar dan selagi wujudnya penindasan, selagi wujudnya peperangan, selagi wujudnya keperluan untuk mereka berpindah, selagi wujudnya kemiskinan, kebuluran, migrasi itu akan tetap berlaku. Akan tetap berlaku. Jadi sebagai sebuah negara, Malaysia sebagai sebuah negara yang menerima banyak migran-migran dari luar. Betul cikgu. Kita haruslah bersikap bertolak ansur. Kita tidak boleh menambah garam pada luka. Betul. Itu adalah sifat manusia di mana kita kena bertolak ansur antara satu sama lain supaya keharmonian dapat dikekalkan. Betul. Kerana tolak ansur tu bab kata Fazil Tahir. Warna kulit, kaum, asal usul
Jangan pernah melihat pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua. Satu untuk semua. Semua untuk satu. Semua untuk satu. Okey, harap Fajar Tahir boleh dengar cikgu nyanyi tadi. Sama dah tu suaranya tu. Okey. Ifan jadi, faham dengan lagu tu. Baik, jadi mesej yang boleh sampaikan ialah sebagai penduduk sejagat kita perlu menerima kelebihan dan kekurangan budaya yang dibawa. Kerana migrasi ini membuatkan sebenarnya lebih indah jika kita menerimanya dengan baik. Lagi banyak kepelbagaian. Lebih banyak kepelbagaian. Okey. Jadi, Ifan ada apa nak tanya cikgu? Okey cikgu, saya ada soalan lah untuk pelajar-pelajar kita yang sedang menghadapi ataupun tengah belajar mengenai subjek ini. Apa tips-tips cikgu untuk mereka belajar subjek ini dengan lebih mendalam dan supaya dapat skor untuk subjek ini? Baik, untuk subjek geografi yang pertama, ini adalah yang paling penting untuk semua mata pelajaran. Kita perlu diwujudkan rasa suka pada satu mata pelajaran. Rasa suka. Bila kita wujudkan rasa suka, sebenarnya geografi ni, paling menariknya geografi ni ialah dia menceritakan tentang alam sekitar kita. Betul. Apa yang ada di sekeliling kita. Kita kena lihat semua yang berlaku di sekeliling sebab kita. Tu Ifan boleh ceritakan apa yang berlaku. Sebab Ifan pun nampak depan mata Ifan tadi. Lalui benda itu sendiri. Benda tu. Jadi itu yang menyebabkan geografi satu subjek yang seronok. Betul. Seronok. Dia buka minda kita. Dia mengajar kita pengalaman yang kita dah lalui. Betul. Dan memberi kita perspektif yang berbeza. Ya, jadi nak cakap apa yang perlu dibuat ialah kita perlu rasa suka dan kena tahu geografi ni adalah apa yang kita pengalaman kita selalunya. Betul. Selalunya yang kita lalui. Jadi yang paling penting, ini dah klise lah kan. Mestilah kena baca buku. Jangan harapkan pengalaman je tau murid-murid tu. Betul, sebab kita ada exam pun semua kan. Ada exam semua. Tapi sekurang-kurangnya bila baca buku tu, dapat tengok, rupa-rupanya apa yang berlaku yang diterangkan tu ialah apa yang berlaku dalam dunia sebenarnya kita boleh nampak. Betul. Apa yang ada dalam buku tu kita boleh kaitkan dengan diri kita sendiri. Okey cikgu, itu saja dari cikgu. Satu yang cikgu nak tanya. Okey, apa tu cikgu? Ifan bila nak balik dari Jepun tu? Kalau nampak gaya ni macam tak ada balik ni. Sebab Ifan suka kat Jepun ni. Adalah Ifan mestilah cinta akan negara Ifan sendiri. Betul. Jadi bila Ifan contohnya dah belajar di Jepun tu, Ifan akan balik. Sebab Ifan tahu negara Ifan adalah negara yang terbaik. Terbaik, betul. Malaysia adalah negara yang terbaik. Baik Ifan. Okey. Itu saja dari cikgu kita. Terima kasih banyak kerana bersama kami hari ini. Banyak sudah ilmu yang sudah dikongsikan. Cikgu, saya terima kasih kepada cikgu sebab saya pun dah belajar balik mengenai subjek geografi yang sudah lama saya tinggalkan. Jadi saya harapkan supaya ilmu dapat dimanfaatkan oleh adik-adik semua yang menonton di rumah. Jangan lupa untuk sentiasa patuhi SOP sebab kita masih belum menang. Dengan itu sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM